Hai semua, Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincang tentang Kingdom Animalia bahagian yang kedua. At the end of this lesson, you should be able to first describe the unique characteristic of Kingdom Animalia. Second, state the classification of Animalia into 9 phyla. Okay, third, discover the unique characteristic of the following phyla: Arthropoda, Mollusca, Echinodermata, and Chordata. And fourth, explain evolutionary relationship of animals based on their level of organization, germ layer, body symmetry, body coelom, and segmentation. Okey, kita akan tengok phylum yang keenam di bawah kingdom Animalia iaitu phylum Arthropoda. Jadi kita akan tengok apakah unik karakteristik bagi Arthropoda. Okey, yang pertama body plan. Okey, body plan untuk Arthropoda adalah yang pertama bilateral symmetry, triploblastic dan juga yang ketiga adalah coelomates. Okey, yang kedua, main body cavity is hemocoel that filled with hemolymph in adult. Okey, di dalam hemocoel terdapatnya hemolimfa. Okey, itu unik karakteristik yang kedua. Okey, yang ketiga, show cephalization. Okey, apa dia cephalization? Okey, well-developed sensory organ at the anterior end of the body. Okey, dia ada, kira macam ada bentuk kepala. So, pada bahagian kepala tu ada well-developed sensory organ. Okey. Okey, yang keempat, have complete digestive system. Mempunyai sistem digestif yang complete berbanding dengan kingdom yang sebelum ni. Okey, yang kelima, have an open circulatory system. Okey, sistem peredaran terbuka. Okey, the blood is not contained within an enclosed circuit of vessel. So, itu yang dipanggil sebagai open circulatory system. Iaitu aliran darah tu bukan di dalam salur darah. Okey, yang keenam, excretory system is the Malpighian tubules. Okey, collect waste from the blood and reabsorb water so that only dry material is excreted. Okey, itu adalah excretory system bagi Arthropoda. Okey, yang ketujuh, three main features of Arthropoda. Okey, kita tahu ada features unik dia. Okey, yang pertama, exoskeleton. Yang kedua, paired and jointed appendages. Okey, yang ketiga, segmented body. Okey, apakah exoskeleton? Okey, a hard external covering usually made of chitin. Okey, lapisan luar pada Arthropoda ini biasanya adalah keras dan biasanya dibina daripada chitin. Okey, yang kedua, pad and joint appendages. Okey, legs, mouthparts, okey, claws, okey, swimming paddles and gills. Okey, represent some of the specialization. So, dia ada bahagian-bahagian dia tu. Okey, yang ketiga, okey, segmented body. Okey, ada yang 3 segmen, ada yang 2 segmen. Okey, 3 segmen terdiri daripada head, thorax, abdomen, or kalau 2 segmen, cephalothorax dan juga abdomen. Okey. So, how this unique characteristic contributes to the success of arthropods in terms of their survival? Okey, kita tengok satu persatu. Apakah ciri unik bagi arthropod ini tadi? Okey, yang pertama tadi, variety of respiratory organs. Yang kedua, metamorphosis. Yang ketiga, segmentation or metamerism. Okey, yang keempat, exoskeleton. Yang kelima, well-developed sensory organ. Yang keenam, paired and jointed appendages. So, bagaimana dia
ciri-ciri ini boleh menyumbang kepada survival arthropods. Okay, variety of respiratory organ. So, ia akan allow them to survive in different habitat. Okay, macam mana? Okay, directs the air to the tissues, those makes high metabolic rate possible. Okay, dia terus saja udara itu akan terus masuk ke tisu. Okay, yang kedua, metamorphosis. Okay, larvae and adult utilize different sources, those reduce intraspecific competition. Okay, apa intraspecific competition? Kita cari Okay, allows different growth forms. So, dia membenarkan pembesaran yang berbeza Okay, in different habitats. Okay, yang ketiga, segmentation. Okay, kenapa ada segmen-segmen pada badan dia tu? Okay, allow specialization of the body parts for variety function. So, setiap bahagian ataupun setiap body parts pada arthropod ni dia ada function-function dia yang tersendiri. Okay, yang keempat, exoskeleton, iaitu rangka luar. Okay, function dia to protect the animal. Okay, protection from dehydration, to prevent water loss. Okay, yang ketiga, for support and attachment site for muscle. Okay, untuk pelekatan otot pada badan arthropod. Okay, yang keempat, adaptation to wider range of habitat. Okay, untuk adaptasi. So, itu function exoskeleton. Okay, yang kelima, well-developed sensory organ. Okay, well-developed maksudnya dia lebih maju daripada yang sebelum ni phyla yang sebelum ni. Okay, alert to any change in the environment to sense different environmental stimulus. So, dia boleh mengesan rangsangan yang berlaku pada sekeliling dia. Okay. Yang keenam, paired and jointed appendages. Okay, function dia allow efficient locomotion and flexible movement. So, bila adanya join-join ni tadi, dia akan membenarkan pergerakan dengan lebih mudah. Okay, make the body plan more efficient because specialized for variety of function. Okay, example for movement, example for feeding. Okay, di bawah phylum Arthropoda ada 6 kelas. Okay, kelas yang pertama, okay, kelas Insecta. Okay, yang kedua, Crustaceae. Okay. Yang ketiga, kelas Chilopoda. Yang keempat, kelas Diplopoda. Yang kelima, kelas Arachnida. Dan yang keenam, kelas Merostomata. Okay, so you all boleh tengoklah macam mana rupanya haiwan yang haiwan-haiwan yang berada di bawah phylum Arthropoda. Seterusnya, kita akan tengok phylum yang ketujuh iaitu phylum Mollusca. Okey, apakah ciri-ciri unik ciri-ciri unik bagi mollusca ini? Okey, yang pertama, body plan, bilateral symmetry, triploblastic and coelomate. Ada beza tak dengan yang Arthropoda tadi? Sama je kan? Okey. Body plan dia sama. Okay. Yang kedua, unsegmented, soft body covered by a shell. Tapi yang membezakan ini lagi adalah untuk mollusca badannya adalah unsegmented. Okay, tidak bersegmen. Jadi, mempunyai soft body yang dilindungi oleh shell. Okay, yang ketiga, Metanephridia as excretory organ. Okay, yang keempat, mempunyai hydrostatic skeleton. Okay,
iaitu rangka hidrostatik. Okey, yang kelima, body soft and fleshy. Yang keenam, open circulatory system kecuali cephalopoda. Okey, yang ketujuh mempunyai tiga struktur badan yang penting, iaitu visceral mass, mental yang kedua dan yang ketiga muscular fluid. Okey, visceral mass containing most of internal organ. So mana dia? Okey, ni. Okey, sini. Ini adalah visceral mass. Okey, kita tengok. Mengandungi kata mostly internal organ dekat sini. Okey, B, mental. Okey, ni mental. Okey. So, apa function dia? Cover the visceral mass and contain gland that secrete calcareous shell contain calcium carbonate. Okey. Fungsi dia melindungilah, cover. Okey, visceral mass. Dan juga mengandungi gland yang merembeskan calcareous shell. Okey, yang ketiga, muscular foot. Okey, contain both sensory and motor organ for movement and locomotion. Okey, tu muscular foot. Ni, muscular foot, tengok gambar. Okey, ni muscular foot. Apa contoh dia? Okey, yang biasa kita tengok apa? Ni, garden snail. Atau nama BM-nya apa? Okey, so di bawah phylum Mollusca ini ada 3 kelas. Okey. Yang pertama, kelas Gastropoda. Yang kedua, kelas Cephalopoda. Yang ketiga, kelas Bivalvia. Okey. Contoh, yang pertama, Gastropoda, garden snail. Okey, siput, iaitu dia punya ciri dia. Okay, single and spiral shell. Body is large, moist and muscular. Respiration gives and moist skin. Okay, have a radula for feeding to scrape the food. Okay. Seterusnya, anus and mental cavity at the head region, pada bahagian kepala. Okey, yang keempat, open circulatory system. Okey. Kemudian bawah kelas yang kedua, kelas Cephalopoda. Okey, visceral mass covered by mental. Okey, mental. Okey, shell is internal. Okey, shell dia dekat dalam. Okey, mouth surrounded by long tentacles. Okay, have a radula for feeding and scrape the food. And yang membezakan lagi dia mempunyai closed circulatory system. Tak sama dengan kelas Gastropoda. Okey, mempunyai sistem saraf yang berkembang baik dan mempunyai complex brain. Okey, kelas yang ketiga, kelas Bivalvia. Okey, double shells joined by ligaments and adductor muscle. Okey, contohnya apa ni? Kerang kan? Okey, small head, no tentacles. Okey, big gills. Okey, open circulatory system. Ni open Okey, no radula and torsion. Okay, so itu adalah ciri-ciri bagi ketiga-tiga kelas di bawah phylum Mollusca. Okay, phylum yang ke-8 adalah phylum Echinodermata. Okay, apakah unik karakteristik bagi Echinodermata ini? Okay, kita tengok pada body plan dia. Okay, adult is pentaradial symmetry. Okay, pentaradial symmetry. While larva is bilateral symmetry, triploblastic and coelomate. Okey, itu adalah unik karakteristik yang pertama. Okey, yang kedua, mouth generally on lower. Okey, mulut pada bahagian bawah. Okey, pada bahagian bawah badan dia. Manakala anus on upper surface. Okey, yang ketiga, have water vascular system. Okey, function dia
to movement, feeding, and gases exchange. Okay, so water vascular system. Okay, a network of hydraulic canals branching into tube feed. Apa dia water vascular system? Iaitu rangkaian hydraulic canals, okay, branching into tube feed. Okay. Okay, kita tengok pada gambar ni. Nampak tak? Okay, ditunjukkan tube feed. Okay, so mana? Okay, water vascular system dia. Okay. Ampulla. Okay, rounded vascular sac at the base of the tube foot to store fluid. Okay. Yang keempat, endoskeleton. Okay, dia adalah endoskeleton yang mengandungi calcium carbonate plates. Okay, yang kelima, has spines that covered the body for protection. Okay, yang keenam, simple nervous system without brain. Okay, without brain. Okay, yang ketujuh, crown of thorn starfish. Okay, threaten coral reef by acting as predator to eat coral reef. Okay, to function, crown of thorn starfish. Okay, when crown of thorn starfish appear in high densities, they consume coral tissue faster than the corals can grow. Okay, itu contoh dia bagi bawah echinodermata ni. Okay, kita tengok flow of water through water. Okay, through water vascular system. Okay, madreporite, central ring canal, radial canal dan akhirnya tube feed. Okay. Okay, ada 3 kelas di bawah phylum Echinodermata. Okay, yang pertama adalah kelas Asteroidea. Okay. Okey, yang kedua kelas Holoturoidea, yang ketiga kelas Echinoidea. Okey, bawah kelas Asteroidea ni starfish. Tahu starfish? Okey, bentuk dia flattened star, arms not long with spines. Okey. Okey, kelas Holoturoidea sea cucumber. Okey, pernah tengok sea cucumber? Okay, bentuk cucumber, no arms and no spines. Okay, kelas yang ketiga, sea urchin. Okay, spherical shape, bentuk spherical, no arms but lot of spines. Okay, yang terakhir kita akan tengok phylum Chordata, iaitu yang ke-9 di bawah kingdom Animalia. Okay, unique karakteristik bagi chordata. Okay, body plan bagi chordata adalah bilateral symmetry, triploblastic dan coelomate. Okay, sama je macam tadi. Okay, mempunyai closed circulatory system, iaitu sistem peredaran tertutup. Okay, blood and interstitial fluid does not mix. Okay, itu yang dikatakan tertutup ya, sebab darah berada di dalam salur darah. Okay, blood never leave the blood vessel. Yang ketiga, have endoskeleton. Okay, yang keempat, structure that present on chordates. Okay, apakah structure dia yang kita akan tengok? Okay, yang pertama, myotoms. Yang kedua, notochord. Yang ketiga, post-anal tail. Okay, yang keempat, dorsal hollow nerve cord. Okay, yang kelima, okay, presence of pharyngeal cleft. Okay, slits in the pharynx. Okay, kita tengok description bagi struktur yang pertama, myotoms. Okay, myotoms, segmented muscle blocks. Okay, struktur yang kedua, notochord. Okay, notochord, description dia, a longitudinal flexible rod located between the digestive tube and the nerve cord. Okay, itu adalah notochord. Okay, give rise to vertebral column,
endoskeleton. Okay. Function to provide skeletal support throughout most of the length of the animal. Okay, so dia akan bagi sokongan rangka pada pada haiwan tersebut. Okay, yang ketiga, post-anal tail. Okay, muscular tail extending beyond the anus. Okay, ada muscular tail. Okay, present at least in embryo or early stage. So, sekurang-kurangnya, kalau tak ada waktu adult, waktu embryo dia. Okay, ada muscular tail ini. Okay, provides much of the propulsive force in many aquatic species. Okay, yang keempat, structure dorsal hollow. Okay, a hollow tube above the notochord. Okay, develops into the CNS, iaitu Central Nervous System. Okay, itu adalah dorsal hollow nerve cord. Okay, structure yang kelima, presence of pharyngeal cleft. Okay, description dia, connect the pharynx. Okay, just posterior to the mouth. Okay, posterior to the mouth. Okay, to the outside of the animal. Okay, slits allow water that enters the mouth to exit without continuing through the entire digestive tract. Itu function bagi pharyngeal cleft. Okay, as suspension feeding device and modified for gas exchange in aquatic vertebrates. Okay, jaw support, hearing. Okay, other function. So, secara amnya ini adalah unik karakteristik bagi chordata, tetapi dia akan berbeza-beza mengikut kelas di bawah filem chordata ini. Okey, di bawah chordata ini terdapatnya 4 subphyla. Okey, subphyla yang pertama, subphylum Urochordata. Yang kedua, subphylum Hemichordata. Yang ketiga, subphylum Cephalochordata. Yang keempat, subphylum Vertebrata. Okey, iaitu mempunyai 6 kelas di bawah vertebrata, iaitu chondrites, osteitis, amphibia, reptilia, aves dan juga mamalia. So, manusia di bawah subphyla yang mana? Okey, iaitu manusia adalah mamalia di bawah subphylum Vertebrata. Okey, kita telah selesai membincangkan unit karakteristik bagi 9 phyla. Okey, kita akan masuk ke learning outcome yang seterusnya, iaitu to explain evolutionary relationship of animals based on their level of organization, germ layers, body symmetry, body coelom and segmentation. So kita nak tengok evolution dia. Okey, evolusi dia. Maksudnya perkembangan daripada primitif kepada advance. So daripada yang paling simple kepada yang lebih kompleks. Okey, yang pertama kita akan tengok dulu pada body symmetry. Okey. Kita tengok, body symmetry boleh dibahagikan kepada 3, iaitu bentuk asimetri, tak ada simetri langsung. Okey, radial symmetry dan yang ketiga bilateral symmetry. Okey, apakah asimetri? No pattern of symmetry. Dia tak ada bentuk simetri langsung. Okey, body cannot be divided into mirror half. Maksudnya kalau kita potong, kita tak akan dapat bentuk yang sama bagi kedua-dua bahagian tersebut. Itu adalah asimetri.
Okay, bagi radial symmetry, body can be divided into mirror half through multiple planes. So, maksudnya radial symmetry ni kalau kita potong separuh kat sini, dia akan dapat sebelah-sebelah juga. Okay, kalau kita potong dekat sini pun, kita nampak dia simetri juga. Okay, potong macam ni pun, dia akan dapat bentuk simetri juga. Dan bentuk mirror half. Okay. Okay, apakah bilateral symmetry? Okay, bilateral symmetry, body can be divided into two mirror image, right and left half, through only one plane. Okay, so kalau kita potong, kita hanya boleh potong pada satu satah saja, pada plane dia. Okay, iaitu akan bentuk mirror. Okay, maksudnya belah sini akan sama dengan belah sini. Tapi kalau kita potong pada bahagian lain, maka dia tak akan jadi bentuk mirror. Okay. Itu yang dikatakan sebagai bilateral symmetry. Okay, seterusnya kita akan tengok pada ciri yang kedua, iaitu level of organization. So, bawah level of organization, dia ada dua. Okay, iaitu parazoa dan juga eumetazoa. Okay, yang dikatakan parazoa adalah no true tissue or no germ layer. Okay, tak ada tisu sebenar, tak ada lapisan pada badan dia tu, tak ada lapisan. Okay, so contohnya adalah sponges. Okay, iaitu di bawah phylum Porifera. Okay, kemudian yang kedua, bawah level of organization ni, iaitu eumetazoa. Apa dia eumetazoa? Ialah mempunyai tisu sebenar. Okay, collection of specialized cell isolated from other tissues by membranous layers. So, bawah eumetazoa ni ada yang disebut, kita dah bincangkan. Okay, diploblastik, triploblastik. Iaitu lapisan pada bahagian luar dia. Okay, kalau kita tengok pada bahagian lapisan bagi organisma tersebut, kalau diploblastik mempunyai 2 lapisan, kalau triploblastik mempunyai 3 lapisan. Iaitu kalau diploblastik terdiri daripada ectoderm dan endoderm. Okay, kalau triploblastik dia mempunyai ectoderm, okay, mempunyai lapisan tengah mesoderm dan juga yang ketiga endoderm. Okay, so dia ada 3 lapisan. Okay, yang ketiga, evolution daripada body coelom and germ layer. Okay, body cavity is a fluid-filled space. Okay, separating the digestive tract from the outer body wall. Okay, also known as coelom. Okay, itu adalah body coelom dan juga germ layer. Okay, kiranya bahagian dalam bagi organisma tersebut. Okay, fluid filled space. Okay, itu bahagian yang diisi dengan bendalir. So, bawah body coelom dengan germ layer ni ada 3, iaitu acoelomate, yang kedua pseudocoelomate, yang ketiga coelomate. Okay, apa dia acoelomate? Okay, organisms that have a solid body and lack a body cavity. Okay, lack. Okay, tak ada. Okay. Dia hanya mempunyai solid body. Okay. Apakah pseudocoelomate? Okay, organisms that have a body cavity not completely lined by mesoderm. Okay, so dia mempunyai body cavity tapi tidak lengkap. Okay, it develops between mesoderm and endoderm.
Okey, kita boleh tengok ke sini. Ni pseudocoelomate. Okey, pseudocoelom. Ini bahagian dia. Okey, yang ketiga coelomate, iaitu organisms that have a fluid-filled body cavity yang kita kenali sebagai coelom. Okey, completely lined by mesoderm. Okey, so ni mesoderm. Okey, completely lined by mesoderm. So, internal organs develop and suspend in coelom. Okey, di dalam coelom ni ada internal organs. So, itu yang ketiga iaitu body coelom dengan germ layer. So, kamu kena tahu ada 3 iaitu yang dikelaskan mengikut coelomate, ada yang dikelaskan masuk di bawah pseudocoelomate, ada yang ketiga dikelaskan di bawah coelomate. Okey, yang keempat kita akan tengok pada segmentation. Okay, segmentation. Segmentation is the division of some animal body plans into a series of repetitive section. Okay, so dia mempunyai segmen badan bersegmen. So dia ada repetitive section yang berulang-ulang. Okay, advanced animals have body segment and specialization of tissue. So, bagi animals yang advance, yang lebih maju, yang lebih evolusi, lebih berkembang, maka dia mempunyai badan yang bersegmen dan mempunyai tisu yang menjalankan fungsi yang khusus. Okey, di bawah segmentation ni, kita boleh tengok metamerism, iaitu segments are similar with each other. Okey, itu maksud metamerism. Okey, kalau dia tagmatization, okey, segments are different. Okey, dia bukannya sama. Okey, segments are different and may fuse into groups specialized for specific function. Okey, iaitu kalau dia mempunyai 3 segmen, iaitu daripada head, thorax dan juga abdomen. Kalau dia 2 segmen, dia terbahagi kepada cephalothorax dan juga abdomen. Okey. So, di sini jadual menunjukkan perbezaan ataupun ringkasan perbezaan bagi setiap phylum mengikut ciri-ciri khas iaitu level of organization, germ layers, body plan, body cavity and segmentation. So, you all boleh refer pada rajah tersebut dan buat perbandingan. Dan kita tengok apakah evolutionary antara ke-99 phylum tersebut. Dan gambar ini menunjukkan evolution daripada primitif kepada paling advance. Okey, itu aja untuk kelas tutorial pada hari ini. Okey, diharapkan semua dapat menggunakan sepenuhnya video yang telah saya bagi ni. Okey, terima kasih. Jumpa lagi.